Saya kalau orang tu penggiat-penggiat muzik tua-tua ni, kalau diorang jadi penakut tu, diorang tak apalah. Diorang dah biasa hidup dalam keadaan macam mana diorang hidup dulu. Tapi orang-orang muda ni, orang muda sepatutnya ada jiwa rebel tau. Lebih-lebih lagi orang muda main muzik, mesti ada jiwa rebel. Nyatakan pendirian kita. Kali ni saya nak buat lagi satu video untuk menyatakan bantahan saya terhadap cadangan penubuhan satu lagi badan tunggal untuk kutipan royalty bagi music industry. Baru-baru ni Maipo mengedarkan sekali lagi satu lagi borang kaji selidik kepada para penggiat muzik ataupun para pemegang hak kerana borang kaji selidik yang terawal tu terlalu panjang dan sukar difahami. Jadi Maipo telah membuat satu borang yang baru dan lebih pendek, ringkas dan lebih mudah untuk dikongsikan melalui internet. Jadi saya buat video baru ni ialah untuk bantu para pemegang hak ataupun penggiat muzik untuk menjawab soalan borang kaji selidik yang diagihkan kepada kita oleh Maipo. Soalan pertama, sila nyatakan kategori anda, penulis lirik, komposer, syarikat rakaman, penyanyi, pemuzik dan lain-lain. Okey, itu pandai-pandai jawab. Soalan kedua, adakah anda setuju satu badan kutipan royalty diwujudkan mewakili industri muzik? Jawapan kita adalah tidak. Kita jangan setuju satu badan kutipan royalty diwujudkan mewakili industri muzik. Kegagalan MRM masih segar lagi dalam ingatan kita, tak sampai setahun. Kegagalan MRM melibatkan wang yang berjuta-juta ringgit. Jadi kita tak mahu lagi perkara ni berulang. Dalam masa yang terdekat ni, kita belum bersedia lagi untuk mengadakan satu badan tunggal. Badan-badan pelesenan yang ada dan para ahli serta Maipo belum bersedia lagi untuk menangani satu badan tunggal kerana politik dalamannya adalah sangat-sangat perit. Soalan ketiga, sekiranya setuju, siapakah yang anda rasa layak untuk menguruskan satu badan kutipan royalty? Jawapannya adalah gabungan MACP, PPM dan RPM secara sukarela. Kalau ingin diadakan satu badan kutipan royalty tunggal, ianya mestilah gabungan badan-badan pelesenan yang sedia ada secara sukarela. Soalan keempat, merujuk kepada soalan 3 di atas, jika satu badan kutipan royalty dapat berfungsi dengan baik, adakah perlu campur tangan daripada mana-mana pihak termasuk pihak kerajaan? Jawapannya adalah ya, iaitu Maipo. Jika ada satu badan kutipan royalty tunggal, ia mestilah sentiasa diawasi dan dimonitor oleh Maipo. Maipo mesti mengadakan audit kutipan dan pengagihan setiap tahun. Maipo boleh menggunakan agensi-agensi kerajaan yang melakukan audit untuk membuat audit. Dan di samping itu, badan pelesenan mestilah hire sebuah juru audit profesional untuk audit juga. Nombor 5. Apakah yang anda ingin tahu mengenai royalty? Apa yang kita patut tahu daripada royalty adalah setiap hasil kutipan royalty dan pengagihan royalty mestilah disertakan dengan detail dan itemized breakdown, collection and distribution. Saya rasa sejak daripada tahun 2018, agihan royalty daripada MRM kepada badan-badan pelesenan belum diaudit. Sekurang-kurangnya sehingga 2019, ia tidak pernah diaudit. Dan agihan royalty daripada MRM kepada MACP tidak disertakan dengan itemized breakdown. Iaitu dari manakah hasil kutipan royalty itu tidak disertakan dengan detail yang terperinci. Pada tahun 2020, saya masih sangsikan detail terperinci itu telah diberikan, dan jika detail terperinci itu diberikan daripada MRM, saya ragui telah diaudit oleh juru audit profesional. Sekali lagi, apakah yang anda ingin tahu mengenai royalty? Pada saya adalah a detailed and itemized breakdown of collections and distributions. Mestilah disertakan dengan keperincian dari manakah kutipan-kutipan itu dan bagaimanakah agihan-agihan itu. Inilah yang paling penting. Kerana apa? Ia melibatkan jumlah
berjuta-juta ringgit yang membabitkan pendapatan para pemegang hak ataupun penggiat muzik. Soalan keenam, pada pandangan anda, apakah sistem kutipan royalti yang terbaik? Jawapan saya ialah melalui MACP, PPM dan RPM. Soalan ketujuh, pada pandangan anda, adakah melalui satu badan kutipan royalti, aduan dapat disalurkan dengan baik? Jawapan saya tidak. Pengalaman saya apabila wujudnya MRM lagi teruk. Ahli tidak boleh membuat aduan direct kepada MRM kerana ahli bukanlah a member of MRM. Dan untuk membuat aduan kepada MACP pun sangat sukar. Baru-baru ni ada sekelompok daripada kita yang menghantar satu surat kepada MACP untuk bertanyakan sistem pengagihan. MACP tidak menjawab secara direct, malah menggunakan lawyer untuk menjawab soalan pertanyaan daripada members. Itulah kenapa betapa pentingnya MYPO main peranan untuk pantau, untuk kawal selia, jadikan MYPO macam JPJ. MYPO sepatutnya ada sama kuasa macam JPJ. Soalan ke-8 adalah dia akan tanya nama. Soalan ke-9 nombor kad pengenalan. Soalan nombor 10 nama organisasi. Saya pun tak faham organisasi apa. Organisasi badan pelesenan ataupun publishing house ke apa, saya pun tak pasti. Saya jawab MACP dan nombor telefon. Lepas tu submit. Itulah dia. Sebenarnya hanya 7 soalan saja. Tapi dalam jawapan kita kena nyatakan bahawa kita satu, tak bersetuju buat masa ini untuk mengadakan satu badan pelesenan tunggal. Dan nombor 2, kalaulah badan pelesenan tunggal hendak didirikan, ia mestilah menerusi badan pelesenan yang ada secara sukarela. Dan nombor 3, setiap badan pelesenan mesti diaudit. MYPO mesti arahkan dalam surat deklarasi pelesenan dia tu. Setiap tahun mesti diaudit pengagihan dan kutipan tu. Bukan hanya penyata kewangan syarikat, tetapi mesti diaudit kutipan dan pengagihan. Wajib. Itulah dia. Okey. Saya nak cakap satu lagi. Kalau kita ni penggiat muzik tidak menyatakan pendirian kita, orang lain akan menetapkan kedudukan kita kat mana. Jadi inilah peluang kita untuk menyatakan pendirian kita sebelum orang lain meletakkan kedudukan. Jadi siapa yang jawab survey ni, kaji selidik ni, jawablah dengan bantahan. Ikutlah apa yang saya telah kongsikan tadi itu. Saya cakap ikutlah saya sebab apa? Saya sedar ramai yang tidak tahu perkara yang berlaku di sebalik tabir, apa yang sedang berlaku sekarang. Dan saya sangat kecewa kerana feedback maklum balas daripada penggiat muzik sangat rendah. Kelihatan seperti penggiat muzik takut nak menyatakan pendirian mereka. Saya kalau orang tu penggiat muzik tua ni, yang lebih tua pada saya ni, tak apalah. Kalau diorang jadi penakut tu, diorang tak apalah. Diorang dah biasa hidup dalam keadaan macam mana diorang hidup dulu. Tapi orang-orang muda ni, golongan-golongan indie ni semua ni, orang muda sepatutnya ada jiwa rebel tau. Lebih-lebih lagi orang muda main muzik, mesti ada jiwa rebel. Nyatakan pendirian kita. Betul ke salah belakang kira lah juga. Tapi menyatakan pendirian tu, mana kau berdiri tu. Kalau kau bodoh, kau ikutlah mana orang yang kau sangka pandai. Kalau kau pandai, kau bawa orang lain bersama-sama dengan kau. Jiwa ni mesti ada dalam ahli muzik. Tapi tak ada. Semuanya macam penakut. Kalau gangster rapper pun penakut. Apa ni, potong je lah telur kalau macam tu. Kalau muda penakut, rugi. Jadi orang-orang muda, come on man. Bangkit lah, bangun lah.